Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya dan selamat datang saya ucapkan kepada semua insan yang berada mungkin di Asia, di Australia, di Eropah, di Amerika, di Antartika, mana di seluruh dunia. Baik, tajuk kali ini kita nak bincangkan tentang keadaan roda, roda kehidupan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan saya sayangi sekalian, apa yang kita faham berkaitan roda kehidupan? Tentu saja, kan, anda pernah mendengar, kadang-kadang orang berada di atas roda, kadang-kadang orang berada di bawah roda. Baik, dalam kehidupan kita ini, penuh pancaroba, suka duka, okey, dan penuh pahit manis. Itulah namanya kehidupan. Begitulah dengan roda kehidupan. Kadang-kadang kita berada di atas, kadang-kadang kita berada di bawah. Kita tak akan sentiasa selamanya berada di bawah. Dan kita tak akan sentiasa selamanya berada di atas. Okey? Baik, macam mana kita nak hidup dalam roda kehidupan yang sederhana dan tidak di bawah dan tidak ke atas sangat? Sebab roda kehidupan kita perlu, tuan-tuan, untuk kita tidak berada di bawah saja. Kita perlu hidup dengan cara kita. Kita perlu hidup dengan cara yang sederhana tapi happiness. Kalau kata kita hidup, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, kita hidup dengan cara yang tidak gembira. Apa nak artinya hidup? Kita hidup dengan cara kita rasa terancam. Apa nak artinya hidup? Kita hidup dengan kita terlalu banyak hutang pun, apa nak artinya hidup? Kalau kita hidup sentiasa gundah gulana, sentiasa berputus asa, apa nak artinya hidup? Hidup ini perlu sederhana. Baik, macam mana kita nak pastikan roda kehidupan kita tidak ke bawah dan sentiasa sederhana dan malah ke atas menuju puncak kejayaan? Baik, semua orang ada kisah hidup masing-masing. Semua orang ada buku hidup masing-masing. Lain orang, lain cara. Tetapi sebenarnya yang membezakan manusia adalah corak pemikiran. Yang membezakan kita, saya, anda dan semua orang yang lain adalah dengan corak pemikiran. Baik, kita andaikanlah kalau corak pemikiran kita adalah corak orang yang berputus asa, kita boleh bayangkan hidup kita bagaimana. Orang yang putus asa, tak apalah, bagilah ke orang lain. Tak apalah, saya tak perlukan pekerjaan ni, cukuplah dengan apa yang ada. Tak apalah. Dia sentiasa memberi alasan untuk maju. Orang yang berputus asa susah untuk naik ke atas. Orang yang berputus asa susah untuk pergi ke satu tahap yang lebih baik. Orang yang berputus asa perlukan guru sebenarnya. Perlukan sahabat yang saikelnya sentiasa positif. Orang yang berputus asa, dia akan ada satu, orang kata, seperti halangan. Sebab dia sentiasa berdoa, sudahlah, tak apalah. Itu adalah orang yang tak mau maju. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, sahabat-sahabat bukanlah orang yang begitu. Sahabat-sahabat adalah orang yang cekal. Sahabat-sahabat adalah orang yang positif. Corak pemikiran sahabat-sahabat adalah corak pemikiran orang berjaya. Corak pemikiran sahabat-sahabat adalah corak pemikiran orang yang berada di tengah roda ataupun di atas roda. Kita sebenarnya kalau boleh kita nak hidup kita di atas roda sahaja. Kenapa? Kerana bila corak pemikiran kita, corak pemikiran kita sudah positif, secara tak langsung minda bawah sedar kita akan bekerja
memikirkan bagaimana untuk kita berada di atas roda dan tidak berada di bawah roda. Corak orang-orang yang berjaya itu adalah orang-orang yang sentiasa positif, tuan-tuan. Sahabat-sahabat sekalian, corak orang-orang yang berjaya ialah dia akan kata yes. Yes, yes, I can do it. Yes, saya mesti lakukan. Yes, ini, semua yes. Yes, saya boleh bekalkan kepada anda. Yes, saya boleh siapkan kerja ini. Yes, saya boleh cari solusinya. Itulah orang-orang yang sentiasa berada di atas roda, tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana kita, roda kehidupan kita nak sentiasa sederhana dan tinggi. Baik, pertama sekali ialah kita kena ubah corak pemikiran kita dengan bermula apa? Dengan perkataan. Bagaimana kita nak bermula dengan perkataan? Kalau dahulu mungkin ataupun waktu sekarang ini kita sentiasa bercakap, oh tak boleh lah, saya tak yakin lah, saya tak pastilah, oh saya rasa bukan masa saya lagi, saya rasa saya tak layak lah, saya rasa, semua saya rasa. Rasa itu tidak pasti. Tidak pasti menyebabkan kita gundah gulana. Tidak pasti menyebabkan kita tak tahu apa next step apa yang kita perlu buat. Tidak pasti menyebabkan kita tidak tenang, tuan-tuan. Sahabat-sahabat sekalian. Baik, orang yang sentiasa roda kehidupannya di atas, yang sentiasa sederhana adalah orang yang pasti. At least 70%, 80% dia ada ilmu. Bahawa, yes, insya-Allah benda ni boleh jadi. Insya-Allah saya boleh lakukan. Insya-Allah saya boleh buat. Insya-Allah kita go through. Insya-Allah pasti boleh. Insya-Allah just do it. Buat saja. Just do it. Insya-Allah. Jalan. Bismillah. Itulah orang-orang yang berada di tengah dan di atas roda kehidupan. Corak pemikiran, tuan-tuan. Baik. Mungkin kalau orang yang sedang berada di bawah roda, tadi perkataan nombor 2 ialah kita ubah mungkin apa yang kita baca, apa yang kita tengok. Kalau sebelum ni kita banyak berhabiskan di Facebook, di YouTube, di TikTok dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Joget-joget lah. Perkara yang tidak berfaedah. So sekarang, cuba cari tajuknya mungkin yang berkaitan dengan motivasi, pembangunan kendiri, tengok orang yang berjaya, tengok jutawan yang berjaya, tengok usahawan yang berjaya. Kerana apa tahu? Bila kita sentiasa tengok benda-benda yang positif, kita tak pergi berguru lagi. Okey? Kita just ubah dahulu apa tabiat kita. Kita ubah supaya bila kita tengok orang-orang yang positif, yang banyak kali gagal, kita tengok, kita dapatkan inspirasi, kita baca buku, okey? Kita baca, tengok kat Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, benda-benda yang berfaedah, contohnya peluang baru dalam kehidupan. Contohnya macam mana nak buat duit tambahan. Contohnya macam mana nak jadi motivasi yang hebat, nak ada motivasi yang hebat. Cari, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian. Itu nombor 2. Tak berguru lagi. Nombor 3, cari sahabat yang boleh mengingatkan kita. Cari sahabat yang hidupnya lebih baik mungkin daripada kita. Tapi dia willing to share. Dia nak share tentang kehidupan dia. Bukan dia riak, bukan dia sombong. Tapi dia nak supaya kawan-kawan yang sekeliling dia jadi seperti dia. Share. Sharing is caring. Cari sahabat-sahabat yang dah berjaya mungkin dalam alam pekerjaan. Mungkin dia berjaya dalam alam bisnes dia. Mungkin dia berjaya dalam apa-apa bidang. At least dia dah berjaya. Mungkin dia berada 1 atau 10 tahap berada di hadapan daripada kita. Dan dia willing to share. Sila, please. Nombor 3 tadi tu.
Sila cari sahabat ataupun mentor yang boleh menasihatkan kita bagaimana kita yang berada di bawah roda untuk naik ke atas. Mungkin seiring dengan dia ataupun sekurang-kurangnya jadi seperti dia ataupun jadi lebih tinggi, lebih baik. Cari mentor, cari sahabat. Yang nombor 4, cari guru. Cari guru. Nak berjaya, nak berada di atas, kena cari guru. Kadang-kadang ada guru perniagaan. Kadang-kadang ada guru dalam bidang pekerjaan. Ada juga guru dalam bidang pendidikan. Cari mereka. Dapatkan nasihat, dapatkan konsultasi, dapatkan cadangan daripada mereka supaya sahabat-sahabat dapat inspirasi juga. Supaya sahabat-sahabat ada mentor yang akan tegur kita, oh, that is not right. Contohnya, itu tak betul. Berguru, ada guru yang percuma. Ada guru yang kita kena bayar. Terpulang. Asalkan anda buat nombor 4 ni juga, berguru. Cari contoh anda sekarang sedang bekerja dengan gaji mungkin $1 sehari. Cukup ke? Tak cukup kan? Atau anda sedang bekerja dengan gaji RM50,000 sehari. Cukup ke? Tak cukup. Atau anda sedang bekerja dengan gaji RM20 sehari. Cukup ke dalam kehidupan ni? Tak cukup. Atau anda sedang bekerja dengan gaji 24 sehari. Cukup? Tak cukup. Dalam keadaan ekonomi semasa sekarang ni, tak cukup, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian. Tak cukup. Baik, kita kena upgrade diri kita. Upgrade. Baik. Nombor 5 ialah kita upgrade apa yang kita pandang tentang orang lain. Kita upgrade. Kalau sebelum ni mungkin kita cakap, dia kaya boleh lah. Dia ada duit boleh lah. Dia kaya. Anda memperlekehkan mereka. Sebab apa? Sebab anda tak boleh nak jadi macam mereka. Anda masih berpandangan negatif terhadap orang-orang yang berilmu, orang yang ada duit, orang yang kaya sebab mereka dah berada di atas. Jadi, ubah corak pemikiran kita. Macam mana? Ya, dia kaya mungkin sebab dia berusaha lebih. Corak pemikiran positif tadi negatif. Sekarang positif. Dia pandai sebab dia sentiasa bertanya guru, ataupun dia pandai, mungkin dia sentiasa belajar setiap hari. Yang kita ni kan tidur. Ataupun dia naik pangkat, kenapa? Sebab dia cepat buat kerja. Dia cekap. Yang kita ni mengular. Mengular tu kalau dalam bahasa Inggerisnya waste your time. Lebih kurang macam tu. So, macam mana kalau kita nak membolehkan diri kita berada di tengah roda atau di atas roda? Kalau 5 yang saya sebutkan tadi, dia tak ada. Tambahan, nombor 6, cara kita, tabiat kita macam mana? Baik, saya bagi tahu kalau kita nak ubah kita punya cara pemikiran, kita punya positive thinking, kita punya aura, pertama anda kena buat minimum tabiat tu 40 hari, 40 malam. Minimum. Sebab mengikut kajian, orang yang mengamalkan tabiat yang sama selama 40 hari, sekurang-kurangnya, dia akan terbiasa dah dengan tabiat tu. Contoh, bangun pagi awal dan tidur awal. Bangun pagi awal, contoh bagi orang Islam,
Dia akan buat tahajud contohnya. Bangun 4:30 pagi, 5 pagi. Buat tahajud. Buat solat sunat contohnya. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Allah. Minta dipermudahkan rezeki. Minta diperbanyakkan rezeki. Minta ditunjukkan jalan. Mintalah apa sahaja. Kerana di malam hari, ya, kebanyakan doa termakbul. Termasuklah doa sahabat-sahabat sekalian yang berdoa mungkin nak upgrade diri. Maka terjumpalah video saya ini. Ini bukan kebetulan. Ini ialah doa anda. Ataupun anda pernah sebut mungkin saya nak ubahlah kehidupan keluarga saya. Jadi anda terjumpalah video ini. Dengan izin Allah, dengan izin Tuhan. Anda jumpa video saya ini. Dan saya sharekan cara-cara untuk anda berada di atas roda, berada di tengah roda dan bukan berada di bawah roda. Bukan tak boleh berada di bawah roda. Mungkin ada orang yang ada kekangan umur. Mungkin ada orang yang ada kekangan sebab sakit. Itu kita boleh ampunkan, maafkan. Tapi jika anda sihat, tuan-tuan puan-puan, anda masih berada di bawah roda. Dan anda sentiasa berfikir yang anda putus asa. I cannot. Contohlah, saya tak boleh. Tapi bila anda nak berada di bawah roda? Anda perlu at least ada benchmark anda. Anda perlu berada di tengah dan atas roda. Supaya kehidupan kita itu lebih baik. Kerana orang yang lebih baik kehidupannya adalah orang yang boleh ke syurga. Baik, seterusnya. Saya nak kongsi tips lagi lah berkaitan dengan roda kehidupan. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau roda kehidupan kita itu sentiasa susah dan sukar, percayalah bahawa suatu hari nanti dengan usaha anda akan berjaya. Percayalah suatu hari nanti dengan usaha anda, dengan kepercayaan anda, dengan positifnya anda akan berjaya tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat saya. Andalah yang saya sayang. Andalah sahabat saya. Kita sama-sama, okey, merubah perkara yang negatif kepada positif. Sebarkan kebaikan. Kita nak bahagia. Kita nak happiness dalam kehidupan kita. Kita nak gembira bermula dengan diri kita. Bila cara fikir kita dah berubah, kamu akan tengok. Kamu akan tengok sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun lagi, kamu adalah orang yang berbeza. Kamu adalah orang yang lain. Kamu akan tengok ubah ni, corak pemikiran, ubah pergaulan kita, ubah tabiat kita, ubah 100%. 360 darjah. Ubahlah. Baik, kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Semoga roda kehidupan anda sentiasa baik dan berada di atas. Okey? Orang yang berjaya adalah orang yang berusaha. Jadi, kita jumpa lagi di episod akan datang. Bye-bye.